Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bebel bersiaran kembali. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, hari yang sangat istimewa, penghulu segala hari. Dan hari ini abang akan berkongsi tentang sambungan siri jana ekonomi kita untuk geng tak ada kerja. Jadi hari ini dah masuk ke episod yang ke-6, iaitu budaya. Apa yang bestnya tentang budaya ni? Kepada yang menonton, tolong kalau anda suka, tolong like, tolong share dan juga tolong subscribe, takut nanti episod yang esok anda akan terlepas. Terima kasih Izham. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kan tajuk best ni, tajuk tentang budaya. Abang nak tanya sikit lah kat korang ni semua, pada geng-geng yang tak ada kerja, yang dulu bekerja sekarang dah tak ada kerja. Masa korang bekerja dulu kan, pernah tak korang dapat macam award, Employee of the Month? Waalaikumsalam Musa. Musa mesti selalu dapat award Employee of the Month ni. Waalaikumsalam ramainya. Alhamdulillah. Sofia, Ainon, thank you for watching. Okey, kisah tentang Employee of the Month ni, abang dulu pernah bekerja lah masa kat zaman US dulu. Kita nak cari duit lebih sikit kan. Kita pun kerja dekat Taco Bell. Masa first month kerja tu, Masya Allah, waktu tu abang dikelilingi oleh African American, anak-anak ni yang masih bekerja untuk mencari duit. Lepas tu dengan geng-geng redneck. Masya Allah, semua malas sangat. Semua nak, semua ringan tulang. Jadi kita ni kat sana, kat Amerika, kita ni Asian, kita kerja macam tak ingat, macam semua benda boleh buat. First month kerja dah dapat Employee of the Month. Kelakar betul. Second month dapat lagi Employee of the Month. Ramai orang sebenarnya cemburu dengan award yang abang dapat dulu. Sampai kan abang punya stres, sampai terpaksa berhenti kerja lah, malas lah. Kita kerja nak cari duit, bukan nak dapat award, kan? Tapi keliling kita ni, keliling kita waktu kita bekerja tu, kita punya peers, kita punya colleague dengki. Inilah sebenarnya yang terjadi pada alam corporate sekiranya kita bekerja. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak jelas dengan budaya. Jadi award tu sebenarnya adalah keikhlasan kita bekerja. Kita nak cari duit, tetapi sekiranya syarikat yang kita bekerja tu tidak mempunyai budaya yang jelas, maka dengki-mendengki, iri hati, benci-membenci, tikam belakang, kipas-mengipas, politik, perkauman, agama, ini semua menjadi sentimen tak habis-habis sampai kita pun stres. Kita nak kerja, kita nak cari duit. Tapi inilah yang sebenarnya berlaku sekiranya syarikat tidak mempunyai budaya yang jelas. Jadi, untuk abang berkongsi topik kita episod yang ke-6 ni, kita akan membincangkan tentang pentingnya budaya dalam sesebuah syarikat. Kerana apa budaya ni penting? Kerana sebenarnya kelakuan pekerja akan melambangkan tabiat. Daripada kelakuan, macam mana pekerja-pekerja ni bertindak, akan melambangkan tabiat syarikat tu. Kalau ada tikam menikam, kipas mengipas, dengki mendengki, tabiatnya benci membenci. Elok ke tak elok tu? Tak elok kan? Kemudian daripada tabiat ni tadi ni, kita dah nampak syarikat mempunyai karakter ataupun tabiat macam ni.
dia akan melambangkan pula bagaimana sesebuah negara bertindak. Secara dasarnya, secara amnya, alam corporate, alam rat race mempunyai budaya yang menurut abang, Masya Allah, sedih kalau kita nak duduk dalam tu lama-lama. Jadi apakah syarikat yang yang mempunyai ciri-ciri budaya yang mantap? Kalau anda geng tak ada kerja, anda cuba memasuki satu alam, kita panggil alam BE, anda akan merasai kelainan dalam pendekatan budayanya. Ini yang best, kerana bila abang keluar daripada alam rat race kan, yang penuh tikam menikam, itu belum cerita nak jaga bos lagi. Tapi kejap lagi, bila kita keluar daripada alam rat race, kita masuk ke alam BE, kita akan merasai perbezaan yang ketara. Sampai kita pun terkejut. Uish, bestnya budaya kat sini. Inilah yang sebenarnya berlaku. Balik pula kepada cerita bos pula. Pernah tak bos kita macam bagi tahu kita yang, Ime, awak ni kan bagus, mantap, kerja bagus, terbaik. Kita pun happy. Thank you bos. Tapi saya nampak banyak kekurangan-kekurangan kat sini. Mesti ada kekurangan. Tidak ada yang A+. Mesti ada kekurangan. Kenapa? Kerana dia tak nak kita berjaya daripada dia. Kalau kita cepat berjaya daripada dia, macam kita punya income daripada dia, dia pun goyang. Alamak, email ni macai. Aku ni, head. Mana boleh macai gaji sama macam head? Mesti ada kekurangan. Jadi dekat alam corporate ni kita kena pandai kipas bos. Kalau tak kipas, kita yang susah hidup ni. Bos handsome lah bos hari ni. Tai bos cantik lah. Kasut bos hari ni berkilat. Bos dah makan? Inilah yang sebenarnya berlaku. Kenapa kita kena kipas-kipas bos ni? Sebab kalau kita tak kipas bos, nanti ada banyak kekurangan masa appraisal nanti. Jadi sebenarnya keikhlasan dalam memberi appraisal pada hujung tahun sebenarnya bergantung kepada kuatnya kita kipas bos kita. Betul ke tak? Inilah yang sebenarnya berlaku. Waalaikumsalam. Thank you for watching. Jadi, untuk kita tidak salah memilih, salah pilih, kita hendaklah mencari ciri-ciri syarikat yang mempunyai budaya. Budaya apa? Budaya terindah. Inilah topik kita pada hari ini. Episod ini menceritakan tentang budaya terindah hanya di BE International. Apakah ciri-ciri budaya terindah ni? Mari kita lihat. Yang pertama, bersyukur. Alhamdulillah. Korang kena sentiasa memanjatkan kesyukuran. Tak kira apa sahaja keadaan, sama ada baik ataupun buruk. Walaupun besar ataupun kecil. Walaupun itu satu ujian yang baik ataupun satu ujian yang buruk. Bersyukur menandakan kita redha, menandakan kita berterima kasih. Kita akan menghadapi segala apa rintangan sekiranya buruk, tetapi apabila kita mengucapkan syukur, kita insya-Allah mempunyai satu aura positif yang lebih baik untuk pengendalian pada masa akan datang. Jadi sebenarnya syarikat yang mengutamakan budaya bersyukur ni, menurut abang nampak bahawa syarikat ni sebenarnya melatih melatih usahawan ni untuk bersedia menerima segala apa rintangan yang akan berlaku pada masa akan datang. Tak kiralah pandemik ke, taufan ke, apa ke, baik atau buruk,
kita kena sentiasa bersyukur. Inilah kehebatan budaya di BE International, kerana kita dapat lihat bagaimana BE International melahirkan usahawan yang mempunyai kelakuan yang baik, yang positif dan mencerminkan tabiat yang sangat terpuji. Daripada tabiat yang terpuji ni, ia membawa kepada satu budaya keseluruhan, konteks keseluruhan keluarga BE International. Budaya, satu budaya yang mencerminkan kelakuan, tabiat usahawan yang ada di BE International, iaitu sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Best kan? Yang kedua, ciri yang kedua pula lagi best, kerana ciri yang kedua ni menidakkan dia pangkah segala politik lah, kipas mengipas lah, tikam menikam lah, agama lah, sentimen perkauman lah. Kerana apabila anda menyertai BE International, anda telah memasuki satu budaya kekeluargaan, iaitu one big family. Takkanlah kita satu family, imagine kita, mak ayah kita, anak-anak kita, pasangan kita nak dengki-mendengki dengan dia orang. Takkanlah kita nak tikam menikam adik-beradik kita, mak bapak kita dan sebagainya. Tak mungkin. Sebab apabila syarikat mengutamakan budaya sebagai sebuah keluarga, upline adalah kita punya ibu bapa, downline adalah kita punya anak-anak, sideline adalah kita punya adik-beradik dan sebagainya. Ini tidak perkara yang jelek tu, yang tikam-nikam tu semua tidak akan berlaku. Best ke tak best? Best sangat. Sebab kita keluarga, bila kita adalah satu keluarga, kita akan bersama-sama menuju kejayaan, mengecapi kejayaan bersama-sama. Bukan mak ayah aja yang nak berjaya, semua. Inilah ciri yang kedua, iaitu kekeluargaan ataupun one big family. Ciri yang ketiga yang lagi best, usahawan bahagia. Ini juga mengelakkan segala elemen-elemen buruk seperti tikam menikam, dengki mendengki, iri hati sesama sahabat dan sebagainya. Tidak akan berlaku di BE, kerana apabila kita memasuki alam BE International, apabila kita menjadi usahawan di BE International, kita seharusnya berbangga dan berbahagia kerana semua ahli-ahli BE ni menyokong kita dan memberi sokongan 100%, mendorong kita supaya berjaya, memberi kata-kata semangat dikala kita down. Inilah usahawan bahagia, kerana apabila kita mempunyai sokongan yang kuat, kita akan lebih bersemangat dalam melakukan tindakan-tindakan kita. Inilah kehebatan budaya di BE International, yang mungkin korang geng tak ada kerja, dah kena buang kerja, syarikat tutup, dah tak ada bonus dan sebagainya. Anda tercari-cari satu syarikat yang sesuai, yang tidak ada tikam menikam ni, anda tengoklah BE International. Kerana hanya di BE International yang menertib beratkan tentang budaya, kerana budaya mencerminkan bangsa. Jadi kepada yang menonton, yang temankan abang, terima kasih. Saya mengharapkan anda diredai pada hari yang berbahagia ni, kan? Teruskan berjuang, jangan patah semangat, ajak kawan-kawan semua masuk dan lihat, faham apa ertinya BE International dari kacamata corporate, dari kacamata rat race berbanding dengan perniagaan membina rangkaian. Semoga anda berjaya dunia dan akhirat. Kita
Kita jumpa esok untuk episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.